Hai, assalamualaikum kembali to channel. Ya. Izzat Daniel. Okey bang, so kali ini kita ada tetamu jemputan yang istimewa. Betul, sedia maklum kalau korang ada yang tak tahu, hari ni jemputan kita siapa? Nuri. Nuri, baik tu. Kenapa baik tu? Sebab apa? Pengalaman dia tu. Sebab apa kita buat macam ni, Izzat? Mungkin korang biasa tengok Izzat Daniel dengan pengalaman yang begini dia. Tapi kita perluaskan sikit, betul Izzat kan? Perluaskan dengan apa yang brother ni ada, punya knowledge, kita sharekan kepada diorang ni, insya-Allah. So kali ni daripada lain kita ambil success story kan. Success story. Sebelum ni saya banyak sembang yang pasal pengalaman tapi tak ada dia punya objektif dia punya apa climax, dia punya climax. Yes, penghujung. Sebenarnya kita cerita hari ni depan hingga climax. Mungkin tak dapat hari ni penuh tapi dapat hint-hint pun cantik lah. Moga video kali ni dapat menjadi pengajaran dan teladan kepada semua. Yes. InsyaAllah. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment, share. Turn on notification supaya korang tidak terlepas video-video jap. Okay gang, let's go. Okay bang, so tetamu kali ni nampak handsome, pakai baju Melayu bang. Nampak smart. Nampak smart kan. Macam kita cakap tadi, brother Nuri. Okay, Jad, kau start dulu Jad. Okay, memula. First kali mesti orang nak tahu kan. Mesti mungkin ada yang tak tengok lagi TikTok Nuri ni kan. Dia tak tahulah apa yang Nuri buat. Siapa Nuri? Apa nama TikTok tu bang? Bagi nama TikTok. TikTok saya hikmah di sebalik tirai besi. Nampak? Dia dah bagi tajuk besar kan. So boleh perkenalkan diri tak sikit Nuri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat Allah. Hari ini dapat kita bersama dan dapat saya kongsikan kisah detik hitam saya agar dijadikan satu pengajaran kepada masyarakat, insya-Allah. Jadi nama saya Muhammad Nuri bin Selajuddin. Saya berasal daripada Pulau Pinang. Nak tanya bang, abang daripada dulu masuk Islam ke ataupun memang Islam maksudnya? Saya memang mamak. Mama, okey, memang Islam lah. Memang Islam. Mamak yang berasal daripada Pulau Pinang. Okey, faham. Jadi Nuri pernah digelar banduan saya pun Gimana? Saya dengan Nuri berbeza bang. Betul. Dia penjara dengan negeri berbeza. Dia junior dan senior. Yes, junior dan senior. Nuri pernah digelar banduan start daripada umur berapa tu Nuri? Saya bergelar banduan waktu tu tahun 2017. 2017? Okey bang, boleh tak cerita dengan saya macam mana abang melakukan jenayah dan hingga masuk ke dalam? Jenayah ni sebenarnya saya ni bukannya seorang penjenayah. Okey. Saya ni seorang pelajar dan saya ni boleh kata walaupun tak setinggi orang lain tapi saya masih ada education. Masih ada matlamat dalam hidup saya untuk berjaya dalam hidup. Tapi benda tu dalam sekelip mata berubah. Adakah abang ni pernah terlibat dengan dadah ke apa ke? Pernah terlibat dengan dadah? Saya pernah terlibat dengan mana-mana aktiviti dadah. Dan saya juga tak pernah terlibat dengan mana-mana jenayah. Tapi semuanya bermula selepas arwah ayah saya kena tipu. Okey. Arwah ayah saya kena tipu. Ayah saya berniaga. Waktu tu saya masih belajar. Umur berapa tu bang? Waktu tu 23 hingga 25 tahun. Okey. 23 bayar umur saya sekarang lah. Waktu tu saya masih belajar. Dan saya buat program sijil waktu tu. Dan saya dianugerahkan pelajar terbaik. Pelajar terbaik tu? Pelajar terbaik bang. Susah nak dapat bang. Betul. Di waktu kalau SPM ni senang nak dapat tapi bila dah meningkat ke college susah nak dapat pelajar terbaik. Saya pernah dianugerahkan pelajar terbaik. Dalam waktu yang sama kegembiraan datang dan kesedihan juga datang waktu yang sama. Waktu tu arwah ayah saya kena tipu duit perniagaan. Arwah ayah kena tipu duit perniagaan sehingga dia jatuh sakit, kehilangan punca pendapatan. Waktu tu saya nak sambung belajar diploma dan saya sambung belajar diploma. Waktu saya sambung belajar diploma tu, saya tak boleh nak concentrate macam mana yang saya concentrate belajar sungguh-sungguh waktu saya buat sijil dulu. Okey. Sebab dia jadi terganggu lah. Ya. Sebab dengan keadaan situasi keluarga saya macam tu. Jadi waktu itulah saya kenal dengan kawan. Arwah ayah saya buat laporan polis, tak ada tindakan dan minta tolong macam-macam NGO, tak ada apa-apa tindakan. Jadi ada seorang kawan kenalkan diri untuk bantu saya dan bawa jumpa abang dia. Waktu tu saya belajar 2008-2009. Waktu saya tengah sambung belajar diploma. Dan abang dia offer untuk tolong tapi dia ada syarat pula. Syarat apa tu bang? Syarat dia kena menganggotai pertubuhan dia. Pertubuhan haram ke ataupun pertubuhan berdaftar? Pertubuhan yang bukan berdaftar. Oh okey, pertubuhan yang kongsi gelap lah. Ada bayaran pula. Bayaran lagi? Ada jumlah bayaran beratus ringgit. Waktu tu saya tengah belajar.
yang beratus ringgit untuk bayar tu bagi saya besar. Sebab saya ni pelajar, bukan pekerja. Jadi nak tak nak saya usaha juga untuk cari duit tu supaya ada orang yang dapat bantu arwah ayah saya. Dan lepas saya menganggotai satu pertubuhan haram ni, kongsi gelap ni, jadi dia bantu tapi Allah tentukan orang tu tak jumpa lah. Okey, baik. So apa yang saya faham daripada cerita dia bang, dia terlibat dengan jenayah disebabkan ayah dia ditipu. Betul lah Dia bang? bermula Punca dia disebabkan dia ditipu and then dia jadi tertekan. Daripada seorang pelajar terbaik tadi, dia tertekan pula disebabkan ayah ditipu ni kan. Betul, dia bukan Dengan sebab bantuan. orang kata dia nakal dulu kan. Kan apa yang abang belajar kan. Dia belajar macam kau cakap tadi Zat kan. Dia keadaan yang membuat dia jadi macam ni. So boleh sambung lagi bang, macam mana lepas tu? Jadi daripada situ, langkah pertama saya tu adalah langkah satu kesalahan besar lah dalam hidup saya yang saya buat bila menganggotai pertubuhan haram tu lah. Daripada situlah bermulanya benda-benda yang tidak baik lah saya campur. Bila dah kita campur dengan kumpulan-kumpulan dengan orang-orang yang tak betul, jadi tak betul lah kita. Betul. Dalam Al-Quran pun dah tulis, kalau kau nak jadi baik, kawan dengan orang baik. Betul. Nak jadi daripada yang situ- positif, cari circle yang positif. Betul. Kalau tak? orang suka menganjing, orang tu pun akan menganjing. Betul. Kita takkan cari pasal apabila orang tak mulakan kan. Betul, sebab manusia ni rasa macam dia kat dunia ni dia paling hebat. Dia yang buatkan karya-karya ni, dia yang buat kejahatan ni. Tapi padahal ada je orang yang jahat lagi dan ada je orang yang hebat lagi. Setengah orang ni rasa macam, "Oi, aku hebat, dia curi aku punya." Ni manusia. Sepatutnya benda ini kalau contoh dia rasa macam dia tergugat lah. Sepatutnya dia kena cool down je bang. Kena Sebab relax. dia Sebab ialah otak dah. ikon. Saya ada gak orang buat konten-konten dia gini. Tapi saya tak kisah sebab lain orang lain pendapat dia, lain pandangan dia, lain pengalaman dia kan. Taklah, tak ada dah nak bersaing tu, janganlah kan. Tak elok apa Jangan tak. menjatuh-jatuhkan. Yes, abang. Dia sebenarnya niat kita tu, bila kita bekerja di satu tempat ataupun kita seseorang pemimpin, setiap orang akan maju. Niat kita ni membantu diorang. Kalau orang ikut kita, alhamdulillah. Yes. Sebab apa? Leader terbaik ialah melahirkan leader-leader yang terbaik. Yes, betul. Itu yang betulnya, bukannya menjatuhkan. Betul. Sebab tak? itulah orang Melayu ni tak boleh maju, orang kata bang. Betul Wah, lah. Melayu. Kalau kita tengok komuniti di Indonesia, tengok support each other kan. Betul. Betul tak, bang? Kita cerita apa ni? Aish. Masuk ni. Betul. Okey Nuri, Lekat ayat laut. tadi macam kita difahamkan, awak beritahu Izzat dan saya kan, awak start melangkah ke dunia gelap ni. Macam mana awak boleh jadi hal hinggakan awak masuk ke dalam dan jadi sekarang? Boleh tak start balik? Aha. Permulaan saya tu bila melangkah ke jalan yang tak betul, bermulalah saya punya kisah saya yang tak betul semuanya. Bila campur dengan orang tak betul, kita bergaul dengan orang tak betul, jadi kita sentiasa mendengar benda yang tak betul, benda-benda yang salah. Jadi kawan-kawan dia akan mengajar kita benda yang apa yang dia tahu lah. Benda yang dia tahu tu pun benda yang tak betul kan. Tak, boleh saya tanya tak, Brother Nuri, pernah masuk penjara? Sebelum ni saya tak pernah masuk. Tak, yang sebelum, selepas yang sebelum sekarang dan ya? Ini pertama dan terakhir penjara saya. Oh, kira awak pernah masuk lah. Sebelum ni yang saya hukuman ni saya masuk ni kali pertama saya masuk. Yelah, maksud saya sebelum awak jadi orang yang hebat sekarang ni, Okey. sebelum tu awak punya, orang kata, pengalaman awak pernah masuk penjara, betul? Dia Betul. pernah bang, dia pun pernah digelar banduan betul lah. bekas. Betul. Saya nak tanya, boleh tahu tak apa yang kejahatan ataupun kelakuan awak yang boleh menyebabkan awak masuk penjara? Saya terlibat dengan satu jenayah terancang lah, kes rompakan bersenjata. Jenayah terancang Kes rompakan di satu tempat lah di sekitar Kuala Lumpur Boleh saya tahu kenapa nak rompak atau niat apa? sebab tu bila kita terlibat dengan kongsi gelap, Kira abang ikut je lah. kita buat benda yang tak betul lah. Oh, Waktu tu kita nak buat nama lah. nak buat name. Tapi setahu saya kan, kongsi gelap ni ada dua tau. Ada yang membawa ke arah kebaikan dan ada membawa keonaran. Sebab tu orang kata yang keonaran ni mungkin ada yang orang kata abang masuk ni dalam satu tempat ni. Contoh macam kita ambil pertubuhan NGO. Yes, NGO betul. kita sedia maklum kan. NGO ni pun macam kongsi juga. Tapi kongsi dia berdaftar. Tapi Betul. dia mengajar orang ke Berbuat arah baik. kebaikan. Kadang-kadang saya fikir balik kan, ada baiknya kongsi gelap ni bang, sebab dia menyatukan ukhuwah ataupun mengeratkan silaturahmi antara orang-orang lain. Betul tak bang? Betul. Ada baiknya tapi kan? mungkin tak berdaftar. Kan mungkin yang tak Tapi berdaftar mungkin tu yang silap. disebabkan nila rosak susu sebelanga. Yes, betul. Ada pertubuhan-pertubuhan yang baik juga. Tapi bagi pendapat saya lah, dengan pengalaman saya ni, tak perlulah kongsi gelap ni. Tak perlu bang. Tak perlulah. Tidak mendatangkan manfaat langsung lah. Tak maaf, ni pendapat saya. Yang sebenarnya apa yang kita lalui ni dengan perbuatan kita ni
memang kalau kita fikirkan balik, benda tu memang langsung tak bagi apa-apa kat kita. Merugikan kita, masa kita, dan memalukan nama keluarga, cemarkan nama keluarga kan. Jadi banyak lagi aktiviti-aktiviti masyarakat yang jauh lebih baik dekat luar sana yang kita boleh join. Okey. Faham. So bang nak tanya, umur berapa abang melangkah lokap polis dan ke penjara? Kan start daripada nakal tadi 23 lah. 23. So and geni masuk and geni pula. So abang difahamkan tadi abang pergi merompak bersenjata. Gunakan senjata. Boleh saya tanya, abang rompak atas niat apa? Kalau abang tak tahu, abang mungkin ikut orang. Sebenarnya buat tu memang saya lah master plan. Master plan berapa orang tu bang? Masa tu 4 orang termasuk saya master plan. Dan 2 orang jatuh hukuman, 2 orang terlepas lah. Jadi 2 orang dibebaskan dan 2 orang dijatuhkan hukuman. Jadi niat waktu tu kita nak pergi buat rompakan ni memang nak cari duit lah. Sebab kita tak ada income, kita cari jalan mudah, jalan singkat. Dan tanpa kita fikir pun apa yang akan terjadi pada kita, kita tak fikir langsung. Betul. Sedangkan sedia maklum, negara kita ni ada undang-undang. Betul. Kenapa kita mesti buat Benda yang terburu dengan akal fikiran kita yang Allah bagi? Kenapa kita tak berfikir? Betul. Lepas tu bang, macam mana? Bila saya terlibat dengan benda tu, waktu saya masuk tu umur saya 30 dan waktu saya bebas tu umur saya 35. Boleh cerita tak pengalaman awak Nuri masuk 30 tahun ni, startnya awak melangkah ke Kajang, macam mana? Siapa sambut daripada pintu depan, lepas tu pergi RO pergi ke blok apa yang pengalaman awak dapat? Okey, sebelum tu saya tahu sedikit tentang Kajang ni. Masuk je sebelah kanan ada SIK dulu dulu. Sekolah Integriti Kajang. Kan? Lepas tu sebelah kiri ni ada blok C, blok Camp. blok B, camp. Dia ada camp. Macam pernah bang? Tak. Abang selalu tengok YouTube. Oh, tak ada. Kat Instagram ada cerita. Ada. YouTube yang sebat rotan. Ada. Oh, ada. Okay, jadi sebelah tu camp. Saya pernah duduk kat blok C dekat dengan penjaga wanita. So bila duduk tu tengok penjaga wanita. Saya pergi tu pertandingan tinggi. Sidai-sidai baju. so, Sidai kan. dia macam pengalaman kan. Macam pengalaman macam ada je kan. Siapa yang kena Dengar orang cerita. Abang ni banyak tengok YouTube. Abang banyak sejarah. Sebab apa sejarah kat YouTube ni sebenarnya kita kena tengok juga. Sebab apa dia mengajar abang takut. Sebab apa abang tak berani masuk macam ni? Sebab abang ada anak bini kan. Dia tak kena. Okay, start. Okay, boleh cerita dulu ni. Kita dah jauh. Pengalaman saya daripada kali pertama saya langkah dalam penjara tu, masuk rambut dibotakkan. Bila rambut dibotakkan, lepas tu dia hantar pergi pejabat RO untuk lapor diri. Bila lapor diri, lepas tu abang masuk pintu tu, dia tak suruh duduk dulu ke? Lepas tu checking. Sebelum gunting rambut tu checking dulu. Okay. Dia checking dulu apa semua, baju, tali pinggang apa semua dia checking, baru pergi gunting rambut. Kalau checking dekat sana, dia kepak, lepas tu dia ada penjara Kajang tak ada. Dia Kajang ada, saya pergi tu ada. Penjara Kajang masuk, dia ada Dia scan. 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 Yes. Ada scan satu lagi dalam bilik. Awak kena tengok YouTube. Ya. Banyak belajar. Lepas tu kan satu lagi dekat dalam tu. Bila kita dah Tapi yang macam Izzat cakap tu pun ada. ada. Ada tapi tu kat RO. Dekat RO. RO. Betul. Dekat RO. Dia akan check semua tu. Lepas kita lapor diri tu, selalunya lah yang apa yang pengalaman saya, kalau kes-kes berat ni, warden ni dia tak banyak cakap. Dia akan tanya, okey. Dia tengok tapi kalau kes-kes dadah ni, kes-kes yang curi ke, kes-kes yang biasa kan, memang dia buat lebih kurang lah. Dia tengok orang juga kan. Okey bang, start balik. Abang dah botak rambut, lepas tu pergi mana bang? Lepas botak rambut tu dia tak hantar pergi duduk dekat blok sebagai penghuni lagi. Lepas tu dia hantar cekal, saya tak ingat lah. Daripada cekal dia akan pindah ke satu blok lagi. Esok tu kita kena pergi lapor dekat tuan. Nanti tuan tu akan Dia kalau kat penjara kan, abang tengok YouTube, dia tak ada PBB ni. Dia blok chamber, blok Asingan, betul. blok cekal, betul. Lepas tu blok Fajar, blok B. Lepas tu camp. Kalau Kajang ni blok A dengan blok B ni blok Banduan Akhir lah. Banduan Akhir chamber. Orang panggil chamber. Abadi dengan Betul. Chamber ni tempat nak kena gantung lah. Betul. Kajang ada tempat gantung tempat gantung. Kalau kat atas tu, kalau tengok YouTube kan, atas tu tempat gantung, kat bawah tu tempat orang-orang nakal akan disimpan kat situ selama 6 bulan. sebulan ataupun 6 bulan. Betul. Atas tempat gantung. Yes. Setiap hari Jumaat banyak kawan-kawan saya bercerita kan. Hari orang Islam ni digantung pada hari Jumaat. Orang bukan Pagi. Islam ni digantung Subuh. pada hari Khamis. Hari Khamis. Dia subuh orang kena gantung tu. Dia lepas azan dalam 5 minit 10 minit dia gantung.
Tak pernah tengok lah. Walaupun saya duduk lama situ, tak Pernah pernah tengok jumpa lah. dengan orang yang nak Cuma kena saya gantung? pernah berjumpa dengan banduan akhir yang sebelum digantung lah. Pernah berjumpa. Dia pakai baju apa? Baju Banduan akhir ni dia pakai Biru. selalunya baju putih. putih merah kan. Sini collar dia dekat lengan ni warna merah. Okey betul. Collar dia Biru warna tu merah. kalau biru dia duduk lama. Biru duduk lama. Hijau ni Lama sebelum second biru. lama. Betul. Jadi dengan banduan akhir tu biasalah saya jumpa. Kadang ke tempat jumpa kan lawatan. Jadi itulah. So apa rumusan abang duduk dalam tu, apa pengalaman yang mengajar awak menjadi seseorang yang ingin berjaya dan ingin membantu keluarga? Point yang kenapa terdetiknya aku perlu ubah. Kenapa aku perlu ubah? Macam saya ada dapat satu kata-kata daripada anggota polis. Ini bukan awal yang buruk dan bukan akhir dalam hidup. Dan tiba-tiba rasa macam nak berubah. Dan macam abang pula, kenapa abang nak berubah? Macam saya memang terdetik nak berubah. Sebab saya sedar saya bukan daripada saya punya bidang bukan bidang ni. Tapi bukan bidang plan pergi rompak. Rancangan jenayah rancangan. Jenayah terancang. Jenayah terancang. Sebab Dia akta apa tu? 394, 395, 392, saya kena 395, 397. 395 akta 395 samun berkumpulan, 397 samun bersenjata. Betul. Berkumpulan. Abang boleh jadi lawyer abang. Bini abang nombor 2. Jadi Memang tak ada cedera dengan orang lah. memang tak Kalau cedera tu, Jan, 20. akta samun 394 paling berat. paling berat betul. 20 tahun. 20 tahun, 20 sabat. Betul. Jadi daripada situ saya fikir kan, sebab saya sebelum ni saya boleh belajar elok, boleh dapat boleh berjaya dalam bidang pendidikan. Kenapa saya tak nak berjaya dalam bidang kehidupan saya sendiri? Betul. Saya nak tanya abang, minta maaf abang. Kat dalam tu kan, kita sedia maklum penjara Malaysia ni dia ada buat penjara Malaysia ni masuk endegeni lah. Dia ada penjara Malaysia. Betul. Kan dalam Jabatan Penjaga Malaysia. dalam endegeni ni dia ada buat pergi hantar orang pergi kos belajar, sambung belajar. Betul. Kat dalam tu kan abang memang keluar ambil sambung belajar balik ke ataupun kat dalam sambung belajar? Saya sebenarnya kat dalam tak sambung belajar. Tapi dekat dalam tu memang ada OUM. Akademik. OUM ada. Lepas tu ada banduan yang sambung belajar sampai Jaza, Betul. sampai PhD pun ada. Ada Banduan-banduan lama. banduan-banduan lama. Nampak banduan pun Yang berjaya. boleh jadi orang yang hebat kan. Abang nampak banduan dan orang di luar yang tak pernah masuk dalam. Awak, kalau saya salah awak betulkan. Awak betulkan. Sebab apa, saya orang kat luar, saya tak berrahsia. So saya dapat rasa kat situ ada dua orang kata hikmah atau iktibar Allah bagi kepada dua manusia. Bagi saya kan, bila orang duduk di dalam tu, mungkin bagi manusia biasa ini adalah satu penghinaan daripada manusia dan benda tu buruk daripada mata manusia. Tetapi bila saya nampak, saya kaji-kaji, bila bayangkan kalau orang di dalam tu sebenarnya Allah angkat darjat dia. Betul. Sebab apa, bila engkau di dalam, engkau tiada kesenangan untuk suka-suka keluar, engkau ada time. Kan? Kedua, engkau tak ada masa untuk orang kata lepak-lepak. So habis masa engkau solat. Bila solat, setiap amal kali ibadah. solat engkau hari-hari cakap Allah. Kat situ Allah sayang kau. Sebab apa? Betul. Allah sayang, maknanya engkau selalu sebut nama Allah sebab tu. Allah pilih korang. Betul. Betul ke apa yang saya cakap? Betul bang. Betul. Sebab benda ni kan, kalau saya sendiri jadikan dia satu benda yang positif. Mungkin masyarakat anggap masuk penjara ni negatif, tapi saya anggap positif. Sebab tempat hina ni lah yang membentukkan saya jadi manusia semula. Betul. Yang macam abang cakap kan, abang dibentuk jadi manusia dan abang pun ada media sosial. Kita sedia maklum. Tapi abang pernah tak ada satu orang kata macam satu YouTubers lah kan, satu YouTubers kan, dia ni aku tak tahu umur dia berapa, tapi aku rasa bawah-bawah, budak-budak lagi kan, muda-muda lagi. Abang ada tak nak bagi tahu yang abang ni hebat kat dalam ke, rembat orang ke, pukul orang? Boleh komen sikit tak abang? Apa abang rasa orang-orang macam ni dia membanggakan diri dia? Okey, kalau saya sendiri, niat saya buat TikTok ni, niat saya untuk menyebarkan kebaikan. Jadi benda-benda yang tak patut untuk kita sebar tu tak perlulah. Sebab kita nak kongsi benda yang supaya masyarakat jadikan tu sebagai satu iktibar. Kan? Dia bukan cakap pasal Izzat ni. Saya yang terasa sebenarnya. Tentu saya diam sebenarnya. Ni dia cakap kat aku ke apa ni?
dia banyak orang yang buat benda-benda ni. Banyak Banyak. abang tengok dekat Dalam- YouTube, kat Banyak. TikTok Sekarang ada dalam bukan 2 orang, 3 orang. Ada 5-6 orang. Betul, Kalau betul, kita betul. tengok kat TikTok tu, kat YouTube tu ada bermacam-macam orang. Betul. Tapi abang fikir kan kenapa dia banggakan diri dia? Saya sendiri pun ada pengalaman. Dia bangga ni dengan share ni lain tau. lain. Kita share ni jangan jadi macam kita. Betul? Kan? Tapi bila setengah orang ni kan dia cerita dia fighter, dia hebat, dia ragging orang kat dalam kan. Jangan. Satu je pesanan kepada budak-budak orang kata range bawah ni, satu je. Aib Allah dah simpan, jangan dibuka. Jangan dibuka kau siapa. Itu ialah pengajaran sebenarnya Allah uji engkau bagi satu pengajaran kan, nak bagi engkau sebenarnya duduk di luar ni untuk berdikari, bukan untuk jadi fighter. Bila kau fighter kat luar ni sebenarnya banyak lagi fighter. Kalau kau rasa nak makan nasi pakai straw, kau orang cuba. Nasi pakai straw. Nasi pakai straw geng. Betul. Kalau kat dalam tu kau dah tahu dah. Kat dalam bilik tu kalau kita wing kan, satu bilik tu ada dah 30 orang. Kita dah tahu dah kemampuan sebab kita dah cuba dah. Betul. Selama 3 tahun tu kita dah duduk, 3 tahun tu kita dah try dah. Tapi kalau kau kena ingat, kat dalam Malaysia ni berjuta-juta orang. Ini wing Malaysia. Kat luar gelanggang besar. Betul. Kan? Ada yang main belakang dan ada yang tak cakap banyak. Panggil terus kat depan. Betul. Betul. So maknanya kita hidup ni kena humble, kena rendah Rendah diri. diri. Betul. Tengok macam brother gitu ni macam Ijat, rendah diri. Kita kena rendah diri. Bila kita rendah, Allah akan naikkan lagi darjat kita. Darjat kita, betul. Oh, bila Allah naikkan darjat, maknanya orang akan support kita. Orang hormat kita. Hormat kita, bukan takut Kita kau zaman sebenarnya dari satu tak perlu kita nak buat sampai orang takut dengan kita. Biar orang hormat dengan kita, segan dengan kita. Abang kita ambil pengalaman abang kat dalam tu, pendek kan, apa yang abang belajar dan apa yang abang belajar kat luar. Luar dan dalam ni sebenarnya mana yang kejam? Dengan dalam sebenarnya dekat dalam dengan luar lagi kejam. Yeah. Betul cakap. Dekat dalam ni dia tak ada kebebasan. Dekat luar ni ada lagi orang yang lagi dahsyat daripada kita. Mungkin nasib dia baik belum kena tangkap. Betul. Dan banyak berdiam. Dan dia banyak berdiam, betul. Jadi kalau pengajaran yang saya boleh ambil ni luar dengan dalam ni, saya jadikan penjara ni satu tempat untuk saya berubah. Dan saya rasa saya tak sanggup lagi untuk ke sana. Betul. Cukup sekali saya menderita dan saya tak nak lagi benda ni kali kedua. Jadi saya ambil satu keputusan untuk memang saya nak kena berubah. Berubah kerana apa tu bang? Saya nak berubah kerana Allah. Betul. Tu yang saya sangat sokong bang. Berubah kerana jangan kita berubah sebab manusia. Sebab apa? Bila kita berubah sebab manusia, and then manusia tu hilang daripada kita auto kembali balik ke masa silam kita. Betul. Berubahlah kerana Allah sebab Allah sentiasa dengan kita. Betul. Bila kita bercakap tu kerana Allah tu kan mudah tau. Tapi sebenarnya bila kita nak sayang Allah tu kan, macam mana kita sayang, macam mana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sayang Allah Subhanahu Wa Taala ni kan, kita tak boleh ikut. Sebab apa? Kita hanya manusia biasa. Tapi kita cuba sebab apa? Bila kita cakap contoh macam bab bercinta. Ni kita ambil bercinta dah ni bang kan. Bila kita sayang perempuan kan, lebih daripada mak bapak kita. Kan, lebih daripada segala-galanya. Bila dia tinggalkan, baru ingat Allah. Maknanya guys tu, jangan mencintai manusia lebih daripada Allah. Jangan mencintai harta lebih daripada manusia, lebih daripada Allah. Betul. Sebab benda tu tidak kekal kan. Tidak kekal. Abang setuju bang apa yang saya cakap tu? Saya setuju. Saya setuju apa yang abang cakap ni. Memang benda yang yang abang cakap ni benda tu yang tidak kekal. Betul. Boleh tak bang abang cakap satu untuk netizen apa yang abang rasa The last. kan, daripada abang seorang yang terpelajar dan join kongsi gelap, lepas tu masuk dalam penjara, lepas tu keluar, boleh tak bagi advice sikit kepada orang-orang muda, generasi muda ni yang agak-agak rasa fighter kan, rasa fighter ni, Nasihat. kenapa dia fighter kan? Fighter ni dia fighter sparring ni okey, fighter gaduh, tapi fighter bercakap kan. Lepas tu buat hal suruh orang punya hal Dia sibuk. dia buat hal, lepas tu orang lain kena. So dia macam Bersangkut paut. so boleh tak bagi nasihat, jangan buat hal, jangan buat masalah. Okay, Apa akan rasa? Okay, ni nasihat saya lah kepada masyarakat dengan anak-anak muda kan yang bergiat aktif dengan benda-benda yang tidak bermanfaat ni, dengan gangsterism apa. Tolong hentikan benda yang tidak baik ni. Sebab kalau kata kat luar kita jumpa dengan macam-macam gangster, dekat dalam saya sendiri jumpa bukan kata satu gangster, 2 gangster, 14 negeri punya gangster saya jumpa.
Okay bang, so kita pun dah sampai ke penghujung podcast ni, podcast yang tak kuat seberapa. And then kita pun dah dengar sebenarnya banyak lagi nak berkupas. Kan, Tapi banyak tak lagi. kuasa. Kan? Jadi Izzat Daniel nak pergi naik flight, nak pergi Amsterdam, saya nak pergi UK, Ulu Kelang. okay. Belum kelang. So lepas ni insyaAllah kita akan mensajikan podcast-podcast yang lebih baik bang. Kita akan cari lagi orang-orang yang berpengalaman dan menjadi inspirasi kepada orang lain. So nasihat abang untuk yang terakhir kepada orang kata moral of the story daripada cerita yang Nuri sampaikan. Apa cerita yang Nuri sampaikan tu apa yang abang kaji kan. Dia seorang yang macam mana tau. Dia seorang yang cepat belajar. Belajar dia bersilapan dan betulkan. Dan betulkan diri balik. Kita grow up balik. Kita jangan rasa down. Bangkit balik. Betul, tak semestinya kita masuk dalam kita tak boleh jadi seseorang. Betul. So kat situ kepada anak muda kan, kepada anak muda jangan pernah give up dengan masalah dunia. Sebab apa? Semuanya Allah Maha Pengatur. Ya, So yang jahat datang daripada korang, yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So belajar dan terus belajar daripada kesilapan, betulkan kesilapan tu, betulkan diri untuk meningkatkan diri lagi ke depan. Okay. So daripada saya pula daripada Yo, cerita apa ni yo? Wait, Cerita pasal apa yo? Ni apa ni? siapa ni? Bang, abang pasal senjata ke? Saya semua orang saya pukul. Perempuan pun saya pukul tau. Jangan main. Awak ni macam geng yo. Yo, what a gang bro, gang. Man, cekedak. Okay dah. Jangan macam-macam gang. Aku punya nasihat ni, aku punya nasihat pula. Pinjam, cawan pinjam. Boleh? Okay gang. So last daripada Ijat, apa yang moral of the story Ijat tengok daripada cerita Nuri ni kan, dia adalah seorang yang baik pada awalnya and then dia tertekan disebabkan orang menganiaya family dia ambil keputusan dan dengan jalan singkat untuk menyertai anggota kongsi gelap. And then daripada situ bukan menyertai. Menyertai bukan anggota, menyertai pertubuhan. Menyertai pertubuhan kongsi gelap. And then daripada situ dia terlibat dengan jenayah. And then bila dia terlibat dengan jenayah, dia cepat sedar bila dia dikenakan hukuman selama 6 tahun 6 tahun di penjara geng. So kita belajar daripada cerita dia, kita ambilkan iktibar yang baik, kita ambil yang dapat jadi penjara, kita ambil yang buruk kita buang jauh-jauh geng. Okey geng, sampai sini saja. Ada lagi bang, ada lagi bang. Minum dulu yo. Tak yo. Okay kan, sampai sini saja video kali ni. Jumpa di next video. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dengan podcast yang lebih memberi kepada pengejaran. Okay bang, jumpa lagi. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Gang. Bye do.